Radio Thailand World Service dalam bahasa Melayu untuk Anda mengenali Thailand. Assalamualaikum, Anda bersama saya Nadia Abdul Latif. Saudara pendengar, Thailand dan Jepun menggalakkan kerjasama bidang tenaga antara satu sama lain semasa dialog dasar tenaga Jepun-Thailand kali yang ke-8 di Bandar Tokyo, negara Jepun. Menteri Tenaga Prasad Singh Suprasad menyaksikan majlis menandatangani persefahaman antara agensi dan sektor tenaga di Thailand dan Jepun untuk menggalakkan kerjasama bidang tenaga, bertukar pengetahuan dan pengalaman, dan mempromosikan kerjasama bidang perdagangan, pelaburan dan pembangunan teknologi tenaga bersih antara kedua-dua negara. Mesyuarat kali ini mencerminkan komitmen Thailand dan Jepun untuk meningkatkan keselamatan bidang tenaga, sama mempercepatkan peralihan ke sistem tenaga rendah karbon. Ditandatangani persefahaman antara lembaga penjanaan elektrik dan syarikat-syarikat kuasa terkemuka Jepun untuk mengkaji kemungkinan membangunkan dan menggunakan bahan api rendah karbon di Thailand, meliputi kajian hidrogen dan derivatif hidrogen yang dihasilkan dari tenaga boleh diperbaharui atau sumber yang sesuai, serta penggunaan gas asli yang cekap sebagai bahan api peralihan ke sistem tenaga bersih. Terdapat juga kerjasama dalam mengkaji dan membangunkan infrastruktur rantaian hidrogen dan amonia di Thailand, meliputi sejak daripada pengeluaran, pembekalan, pengangkutan, penyimpanan hingga penggunaannya dalam sektor tenaga, khususnya penggunaan amonia sebagai perantara untuk pengangkutan hidrogen dan sebagai bahan api bersih untuk penjanaan elektrik, yang merupakan pendekatan utama untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau, meningkatkan kecekapan tenaga, dan mewujudkan kepelbagaian sumber bahan api untuk masa depan. Kerjasama ini juga akan memberi peluang kepada Thailand untuk berkongsi pengetahuan, teknologi dan amalan terbaik antara bangsa mengenai tenaga bersih dengan Jepun, yang merupakan negara-negara terdepan dalam inovasi tenaga di dunia. Ia juga akan membantu meningkatkan pembangunan kaki tangan, penyelidikan dan pembangunan, dan pelaburan dalam industri tenaga masa depan, yang akan memberi manfaat kepada peningkatan daya saing negara dan keselamatan tenaga dalam jangka panjang. Dalam cabaran perubahan iklim dan peralihan tenaga dunia, kerjasama antara Thailand dan Jepun ini merupakan satu tonggak penting dalam meningkatkan kerjasama dalam tenaga bersih dan teknologi rendah karbon. Ia akan menyokong pembangunan inovatif, pelaburan dan pembangunan sistem tenaga yang stabil, mampan dan mesra alam, di samping meningkatkan daya saing dalam jangka panjang terhadap negara. Ia juga menyokong matlamat Thailand untuk mencapai neutraliti karbon dan pelepasan bersih sifar menjelang tahun 2063, selaras dengan dasar tenaga dan pembangunan mampan terhadap negara. Dan seterusnya, Pejabat Pembangunan Sains dan Teknologi Kebangsaan menganugerahkan trofi Fongdu City Transform 2026 untuk menghargai agensi sektor awam, pihak berkuasa tempatan dan agensi yang telah memainkan peranan dalam pengurusan bandar yang dapat menggunakan platform trofi Fongdu untuk meningkatkan penyampaian perkhidmatan awam dengan berkesan, telus dan boleh disahkan. Acara ini berfungsi sebagai platform untuk pertukaran pengetahuan mengenai pengurusan bandar dengan teknologi digital dan mencerminkan kejayaan aplikasi inovatif untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat di seluruh negara. Dalam majlis itu, Profesor Dr. Yotsanan Wongsawat, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pengajian Tinggi Sains Penyelidikan dan Inovasi,
berkata kekuatan utama bagi Trafifong-du adalah platform yang boleh disesuaikan dan digunakan dengan segera oleh agensi-agensi yang tidak perlu memulakan pembangunan sistem yang sama, tetapi boleh mengambil contoh yang berjaya dan menyesuaikannya dengan konteks kawasan mereka sendiri. Mengurangkan masa, mengurangkan kos dan meningkatkan kecekapan dalam menyediakan perkhidmatan kepada orang ramai. Beliau juga bersedia untuk menolak semua agensi untuk saling berhubung melalui platform yang sama untuk membolehkan menyelesaikan isu-isu rakyat yang lebih cepat, lebih komprehensif dan lebih berkesan. Trafifong-du telah berkembang dari sistem pelaporan masalah bandar melalui saluran dalam talian ke platform pengurusan bandar pintar yang menghubungkan orang ramai secara langsung dengan agensi kerajaan. Ia menyokong pelbagai jenis isu seperti jalan yang rosak, bekalan elektrik awam yang rosak, sampah, banjir, alam sekitar dan pelbagai utiliti awam dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan dan analisis data besar. Ia membantu, menyusun dan menghantar isu kepada agensi yang bertanggungjawab sambil menjejaki status pelaksanaan masa nyata. Hasilnya adalah penyelesaian yang cepat, telus dan boleh disahkan. Trafifong-du kini digunakan di beberapa wilayah di seluruh negara dan telah membantu menyelesaikan lebih dari 1 juta isu yang dilaporkan oleh orang ramai. Bagi anugerah Trafifong-du City Transform Award 2026, ia diberikan kepada agensi yang mempunyai prestasi cemerlang dalam 4 bidang, iaitu kecemerlangan pengurusan, penyampaian perkhidmatan yang responsif kepada rakyat, penyelesaian masalah yang cepat dan pembangunan inovasi berterusan, bertujuan untuk memberi insentif kepada agensi kerajaan untuk terus membangunkan penyampaian perkhidmatan dengan data dan teknologi, pameran penyelidikan dan inovasi, bandar pintar oleh NSTDC, dan rangkaian rakan kongsi akan dipamerkan yang mencerminkan potensi sains penyelidikan dan inovasi untuk menyokong pembangunan bandar, meningkatkan penyampaian perkhidmatan kerajaan dan mewujudkan kualiti hidup yang lebih baik untuk rakyat. Ini adalah satu langkah penting ke matlamat Thailand untuk menjadi negara pintar yang didorong oleh data teknologi dan inovasi yang mampan. Satu lagi, Institusi Penyelidikan Sains dan Teknologi Thailand di bawah Kementerian Pengajian Tinggi Sains Penyelidikan dan Inovasi membangunkan inovasi syampu mandi haiwan kesayangan dari minyak pati lemon untuk membantu menghalang kulat yang menyebabkan penyakit kulit kepada anjing dan kucing. Ia juga meningkatkan nilai output bidang pertanian Thailand dan memenuhi permintaan pasaran untuk produk penjagaan haiwan kesayangan yang mengutamakan kepada bahan-bahan semula jadi dan keselamatan. Projek penyelidikan tersebut diketuai oleh Puan Ratana Siri Jiwanon, penyelidik di Pusat Kepakaran Inovasi Produk Herba, yang menggunakan pengetahuan tentang ekstrak semula jadi untuk membangunkan produk yang menggunakan minyak pati lemon sebagai bahan aktif utama yang kaya dengan sentral yang mempunyai sifat anti kulat dan menghalang pertumbuhan patogen kulit kepada haiwan kesayangan. Hasil ujian menunjukkan bahawa produk ini dapat membantu mengurangkan pengumpulan kulat, membersihkan kulit, mengurangkan bau yang tidak menyenangkan, dan membantu menjaga bulu bersih, lembut dan berkilat. Sambil menjadi lembut pada kulit haiwan, ia boleh digunakan secara teratur. Pembangunan produk ini juga merupakan usaha untuk meningkatkan nilai minyak lemon dari produk pertanian Thai melalui penggunaan sains, teknologi dan inovasi
untuk mewujudkan produk bernilai tambah tinggi, mengurangkan kerugian bahan mentah, pertanian dan meningkatkan peluang pendapatan untuk petani dan usahawan dalam industri herba dan produk penjagaan hewan kesayangan. Selaras dengan dasar menggalakkan ekonomi biologi, ekonomi kitar semula dan ekonomi hijau. Sebagai tambahan kepada ujian keberkesanan anti kulat, pasukan penyelidik memberi tumpuan kepada pembangunan kualiti produk baik dari segi kestabilan, keselamatan kepada hewan kesayangan, keberkesanan pembersihan, serta sifat berbuih dan bau. Untuk menjadikannya praktikal dan berdaya saing di pasaran produk penjagaan hewan kesayangan di dalam dan di luar negara, terutama di kalangan pengguna yang mencari produk yang berkesan dan mesra alam, yang berasal dari ekstrak semula jadi. Kementerian Sains dan Teknologi bersedia untuk mempromosikan pemindahan teknologi kepada sektor swasta untuk memberi peluang kepada usahawan untuk membawa penyelidikan ke peringkat pengeluaran perindustrian dan komersial agar membantu meningkatkan keupayaan industri produk hewan kesayangan Thailand mewujudkan nilai tambah kepada bahan mentah domestik, menyokong pendapatan petani dan mencerminkan peranan penyelidikan Thailand dalam menjana inovasi yang praktikal dan boleh digunakan dalam bidang ekonomi, masyarakat dan penggunaan sumber biologi yang mampan, selaras dengan pendekatan negara untuk pembangunan melalui sains penyelidikan dan inovasi. Yang terakhir di hari ini, pameran Thai Water Expo 2026 adalah pameran dan persidangan antarabangsa mengenai teknologi sumber air dan waratan kumbahan yang dianjurkan oleh Pameran dan Persidangan Kebangsaan Thailand di Pusat Konvensyen Kebangsaan Sirikit, Bangkok, Thailand. Pameran dan persidangan antarabangsa mengenai teknologi sumber air dan rawatan kumbahan terbesar di Thailand. Diadakan bersempena dengan Water Forum, sebuah persidangan serantau sebagai platform untuk pertukaran pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam pengurusan sumber air yang mampan antara agensi kerajaan, swasta, akademik dan pakar antarabangsa. Puan Rachirat Utayo, Timbalan Governor Lembaga Bekalan Air Perbandaran Bangkok, mendedahkan bahwa pameran itu memaparkan karya-karya inovasi yang telah memenangi anugerah di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, yang mencerminkan potensi lembaga bekalan air dalam penyelidikan dan pembangunan teknologi yang boleh digunakan untuk meningkatkan kecekapan pengurusan sistem pipe, termasuk raw water transmission canal survey robot tinjauan terusan air yang meninjau sumber air untuk kejuruteraan, perancangan pengerukan dan pemeriksaan awal kualiti air, Chansemon kenderaan bawah air tanpa pemandu untuk memeriksa kebocoran pipe utama, meningkatkan kecepatan dan mengurangkan risiko operasi, dan kamera intelijen alert, serta pengesanan objek dengan kecerdasan buatan yang menyokong kawalan kerja, pembinaan dan penambahbaikan saluran pipe, peningkatan kecekapan dalam menjejaki kerja, dan meningkatkan standard keselamatan operasi lapangan. Lembaga bekalan air juga memainkan peranan utama dalam persidangan antarabangsa di dalam pameran. Platform untuk pertukaran pengalaman dan perjalanan dalam pengurusan banjir di bandar antara pakar air dari pelbagai negara. Objektifnya adalah untuk membangunkan pendekatan bersama untuk meningkatkan keupayaan untuk menangani bencana, membina daya tahan bandar dan menggalakkan pengurusan sumber air yang mampan. Sekian berita. Assalamualaikum.
Radio Thailand World Service, berita dalam bahasa Melayu. Terima kasih yang anda ikuti program kami.